Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa amalan ya akramal akramin, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin hadirat yang dirahmati sekalian, malam ini kita menyambung lagi tazkirah kita, peringatan kita, percambahan ilmu kita pada malam ini. Dan suka saya membaca ataupun berbincang dengan tuan-tuan dan puan-puan beberapa penjelasan terbaru yang dikeluarkan oleh pejabat mufti wilayah persekutuan. Dalam senario terbaru ini ada suatu penjelasan yang dibuat oleh Sahibus Samahah Datuk Mufti berkenaan dengan artikel yang bertajuk normalisasi dosa. Tuan-tuan boleh rujuk dalam website pejabat mufti, Irsyad Al-Fatwa siri ke-580, hukum normalisasi dosa. Juga antara artikel berkaitan, Qalam Mufti siri ke-60, ingatan kepada sajad dan umat Islam. Dan juga Bayalin Nas siri ke-257, pengabaian adab dalam umrah satu kejahilan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, normalisasi dosa bermaksud kita menganggap dosa ini suatu benda normal, suatu benda yang biasa, menyebabkan bila timbul suatu perasaan dosa ini derhaka kepada Allah Ta'ala satu perkara yang biasa, maka dia ada satu lagi tindakan, konsekuens dia nak menayangkan dosa tersebut, dia nak menghebahkan dosa tersebut, dia nak memberitahu dosa tersebut kepada orang lain. Ini suatu penyakit yang melanda masyarakat kita umat Islam sejak akhir-akhir ini. Dan penyakit ini, normalisasi dosa, berasa dosa ni tak ada apa-apa, sedangkan dosa ni bermaksud derhaka kepada Allah Ta'ala si pencipta. Tak berasa apa-apa, tidak ada suatu yarikbu fi qulubihim, sesuatu yang berkesan menyentuh perasaan mereka. Sama ada mereka ini orang laki-laki, orang perempuan, baik yang tua, baik yang muda, maupun di kampung, hatta di bandar, semuanya suka nak menayangkan keburukan diri di hadapan khalayak ramai. Tak kira yang nak tayangkan tu perhiasan ke, yang nak ditunjukkan itu aurat dia ke, ataupun sekalipun suara yang kadang-kadang bukan menghiburkan tapi membingitkan telinga dan pendengaran kita, dan macam-macam lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi peringatan yang jelas terhadap perbuatan ini. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Taha ayat 124, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man a'rada an dzikri fa innahu
fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan sesiapa yang berpaling ingkar dari ingatan dan petunjukku, maka sesungguhnya adalah baginya kehidupan yang sempit. Allah Ta'ala beri peringatan. Kalau kita rasa memandangkan normalisasi ni satu benda yang tak apa, orang buat tu tak apa, kita yang melihat pun rasa tak apa, sepatutnya kita ni orang yang melihat ni kena mencegah kemungkaran, tapi kita terlibat sama. Tuhan sebut sesiapa yang berpaling daripada petunjukku, Tuhan kata fa innalahu ma'isyatan dhanka, orang ni akan mendapat kehidupan yang sempit. Ayat fa innalahu ma'isyatan dhanka, kalau kita belajar bahasa Arab, serupalah dengan Tuhan sebut Tuhan bagi azab yang pedih kepada orang tidak beriman. Walahum azabun azim, walahum azabun alim. Di mana Tuhan gunakan di sini ayat lam, penggunaan huruf lam. Lam dalam bahasa Arab bermakna bagi. Dia ada la, dia ada ala. Okey, dia ada la dan dia ada ala. La dengan ala ni dalam sudut satu penterjemahan, dia sama-sama bermaksud kepada, bagi. Cuma la ni bagi ataupun kepada dalam bentuk perkara yang baik. Kalau ala, perkara yang negatif, perkara yang jahat. Jadi sepatutnya kalau kita kata ud'uli dengan ud'u alayya, beza. Kan orang belajar sekolah agama tahu sangat perumpamaan ud'uli dengan ud'u alayya. Kita jumpa seorang tok syekh, kita minta tok syekh tu, tok guru, tok alim tu doakan untuk kita. Kita gunakan dengan ud'u, wahai syekh, doalah li dengan huruf lam, bagi saya. Itu bermakna doa kebaikan buat saya. Tapi kalau kita gunakan ala, ud'u ala alayya, wahai syekh, doakan buat saya, dalam bahasa Arab betul, tapi maknanya doa kejahatan buat saya. Ini penggunaan li dengan ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini dan ayat azabun alim, Tuhan gunakan la, lahum, bagi mereka. Sedangkan azab ini perkara yang pedih, perkara yang negatif, perkara yang menyeksakan, tapi Tuhan guna la. Sama dengan sini Tuhan guna ma'isyatan dhanka fa inna lahu, maka sesungguhnya Tuhan bagi, seolah Allah Ta'ala nak menyindir kepada kita. Dah kamu sangat berasa tidak rasa apa-apa tentang normalisasi dosa, kamu tidak berasa apa-apa, kamu buat derhaka kepada aku, nah aku beri hadiah kepada kamu kehidupan yang cukup sempit. Tuhan bagi, walaupun kehidupan sempit itu benda yang susah, benda yang kita tak mahu, benda yang menyeksakan kita, tapi kerana kita ni degil, Tuhan kata lahu, ambil. Yang kedua, Tuhan guna dengan isim nakirah, ma'isyatan. Orang belajar bahasa Arab dia tahu tanwin tadullu alal umum, menunjukkan benda umum. Dalam bahasa Arab ni dia ada tanwin, lawan dia al di hadapan. Alhamdu dengan hamdun, dua-dua tu boleh tu. Cuma kalau al ni, kalau boleh kita bagi makna dalam bahasa English bermakna the. Bila kita sebut the boy, kita panggil al-waladu. The mosque, kita panggil al-masjidu. Tapi kalau kita sebut a boy, a book, a mosque, kita guna masjidun, tanwin. Menunjukkan kalau guna al ni, masjid itu, kita spesifik masjid itu, kita khususkan. Tapi kalau kita nak guna umum, adalah sebuah masjid, kita guna masjidun, a mosque. Itu penggunaannya. Jadi Tuhan sebut kehidupan sempit yang aku beri kepada kamu ni suatu benda berbentuk umum. Apa maksud? Benda yang tak ni kita nak fikir. Sebagaimana azab yang Allah Ta'ala
turunkan, berikan, anugerahkan, hadiahkan kepada orang tak beriman di akhirat kelak dalam bentuk yang tak boleh fikir. Ada api neraka, api. Ada kena sebatan mungkin, ada kena sebagai, tapi api tersebut tak sama dengan api di dunia. Kamu tak boleh gambarkan. Sebab Tuhan sebut dengan azabun. Bahkan kalau kita perhati dalam Quran, hampir kebanyakan bila Allah Ta'ala sebut azab, Allah Ta'ala gunakan dengan perkataan nakirah, menunjukkan azab ini suatu perkara yang teruk, yang dahsyat, yang tak boleh nak kita gambarkan. Maka sebagaimana ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit ini satu benda yang bukan kita boleh jangka, kita boleh predik dan kita boleh prepare, tak boleh. Kalau dah Allah Ta'ala bagi dhanka kepada kita, kita kaya macam mana sekalipun, kita hebat macam mana sekalipun, kehidupan kita akan sempit. Kefahaman begini, khususnya bila orang faham bahasa Arab, bila dia baca Al-Quran, dia akan tersentuh hati dia. Dia akan terasa betapa takutnya, gerunnya kepada Allah Ta'ala kalau Allah Ta'ala menimpakan azab kepada kita, yang menyebabkan hati dia, iman dia kuat untuk dia melawan segala hawa nafsu dan tidak terlibat dengan perkara-perkara yang negatif seperti normalisasi dosa. Dan bukan setakat tu, di dunia ma'isyatan dhanka, tapi wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah Ta'ala akan himpunkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Di dunia kita celik, kita boleh lihat serba-serbi, kita dapat pergi ke sana, pergi ke sini, dapat menikmati pemandangan, tapi di akhirat kelak Allah Ta'ala akan butakan mata kita. Kita tidak dapat menampak apa-apa, meraba-raba kita. Udahlah dunia kiamat kita tak pernah sampai, tiba-tiba Allah Ta'ala butakan mata kita, menunjukkan betapa dahsyatnya orang yang a'rada an zikri, berpaling daripada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan dunia ini. Hadirin hadirat sekalian, Nabi SAW memberi peringatan kepada kita tentang kecaman Allah terhadap orang yang suka memperagakan maksiat. Istilah memperagakan maksiat, orang dia suka memperagakan. Orang dah beritahu, orang dah tegur, orang alim dah ingatkan dia, ustaz-ustaz dah bagi peringatan, tak, dia nak memperagakan lagi. Nabi SAW bersabda, kullu ummati mu'afan illa al-muhajirin, wa inna minal majanati ay ya'mala ar-rajulu bil-layli 'amalan thumma yusbih wa qad satara Allah fayaqul ya fulan amiltu al-barihata kadha wa kadha wa qad bata yasturuhu rabbuh wa yusbih yakshifu satrallahi anhu. Nabi bersabda, maksudnya setiap umatku diberikan kemaafan melainkan golongan al-muhajirin. Ada golongan yang degil yang Nabi beri gelaran kepada umat ni, dia panggil muhajirin. Okey, muhajirin ni sesungguhnya di antara perbuatan mendedahkan dosa, dia panggil majanah, adalah seorang laki-laki melaku bukan muhajirin, mujahirin, minta maaf, illal mujahirin, orang yang suka memperaga ni, mendedah ni, maafkan saya. Sesungguhnya di antara perbuatan mendedahkan dosa itu adalah seorang laki-laki itu melakukan dosa pada malam hari. Malam dia buat dosa, kemudian dia bangun pagi dalam keadaan Allah Ta'ala telah menutup keaiban diri dia. Tak ada orang siapa tahu, Tuhan jaga dia. Tapi lalu dia menceritakan kepada orang lain dengan katanya, wahai fulan, semalam aku telah melakukan perbuatan dosa itu dan dosa ini. Malam dia buat jahat, tak ada orang tahu, Allah Ta'ala tutup kejahatan dia. Pagi esok tak ada siapa-siapa tahu, maka macam biasa
makan nasi lemak, minum air teh, tak ada apa-apa. Tiba-tiba dia pergi beritahu. Sama ada beritahu dengan mulut, beritahu dengan tangan, kod Facebook, contoh, kod medsos. Dia buat dosa, dia kata semalam aku buat dosa sekian-sekian. Sedangkan dia telah tidur dalam keadaan Allah menutup keaiban dirinya, lalu dia bangun dan mendedahkan apa yang Allah Ta'ala tutup dari dirinya. Ini hadis Al-Bukhari. Ada perangai itu. Ada perangai itu dalam umat kita ni, iaitu dipanggil mujahirin, orang yang suka mendedahkan, memperagakan maksiat. Al-mujahir adalah orang yang menzahirkan maksiat yang dilakukan dan mendedahkan apa yang telah Allah Ta'ala sembunyikan, serta menceritakan tentang maksiat yang dilakukan olehnya itu. Ini perangai ini. Ini benda yang terlalu mencela, terlalu yang teruk, yang jijik, yang berlaku yang tak sepatut berlakunya dalam masyarakat kita, yang tak sepatut dibuat oleh orang yang bernama Islam. Ada bin ataupun binti dalam IC dia. Sebab Nabi sebut benda ni. Yang lebih dahsyat tuan-tuan sekalian, masalah bila normalisasi dosa, merasa dosa ni tak ada apa-apa, dia memperagakan maksiat sampai peringkat dia merendah serta mempersenda serta merendah-rendahkan syariat. Ini suatu perkara yang dilaknat. Dan pejabat mufti menyentuh tambahan lagi perbuatan sengaja berperwatakan seperti lelaki oleh seorang wanita ketika menunaikan ibadah umrah, yang kemudiannya dibuat naik di media sosial, dilihat bukan saja menjurus kepada dosa besar, malah dikhawatiri boleh mengundang laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia buat dosa, kena kat dia seorang, Tuhan hancurkan dia seorang, tak apa. Ni bila Tuhan laknat dengan kita-kita sekali. Kemurkaan ini jelas dilihat dalam sepotong hadis riwayat oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mukhannathin minar rijal wal mutarajjilat minan nisa. Rasulullah melaknat golongan wanita yang menyerupai lelaki dan orang lelaki cuba menyerupai wanita. Dua-dua ni laknat. Laknat maksudnya al-tardu minar rahmah, dijauhkan, dicampur daripada rahmat. Hidup kita ni sehebat mana pun, kita ada Allah. Allah yang memandu kita, Allah yang memberi keputusan terbaik kepada kita. Bahkan antara zikir yang digalakkan kita membaca, antaranya ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith Allahumma aslih sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Antara maksudnya, ya Allah, aslih li sya'ni kullah, kamu perbetulkanlah, perelokkanlah urusanku semuanya. Urusan kita ni, kita hebat-hebat macam mana pun, biarlah Allah Ta'ala yang buat keputusan terbaik buat kita. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan sekali-kali engkau membiarkan aku membuat suatu tindakan walaupun sebesar selama sekelip mata. Sekelip mata pun jangan Allah Ta'ala tinggalkan kita. Ini antara zikir yang menggambarkan penuh pengharapan kepada Allah Ta'ala. Tiba-tiba kita buat, orang laki-laki nak serupa dengan wanita, wanita nak serupa dengan laki-laki. Tuhan Nabi kata ini pokok laknat yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Merujuk kepada hadis di atas, Syekh Al-Zaidani menjelaskan perbuatan seorang laki-laki yang menyerupai wanita itu ataupun sebaliknya meliputi dari sudut cara berhias, berpakaian, bercakap serta mengubah intonasi ketika bercakap. Perbuatan yang sedemikian adalah perbuatan yang ditegah dalam agama Islam, kerana termasuk di dalam perkara yang menyalahi fitrah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di mana perkara pertama, poin pertama yang kita nak sebut pada malam ni tentang cerita normalisasi dosa. Jangan sekali-kali kita melakukannya, jangan sekali-kali kita memandang enteng, jangan sekali-kali kita merasakan tidak apa. Kita mesti sebagai sebuah masyarakat negara Malaysia yang agama rasminya agama Islam, mestilah berusaha mendidik, menegur, mengubah, mengarahkan keseluruhan umat Islam untuk melakukan perkara baik dan menjauhi sejauh-jauhnya akan perbuatan yang jahat. Itu yang pertama. Jadi tuan-tuan, untuk lebih lanjut tuan-tuan boleh rujuk Irsyad Al-Fatwa, saya ulangi, nombor 5 siri 580, bertajuk Hukum Normalisasi Dosa. Qalam Mufti siri ke-60, ingatan kepada sajad dan umat Islam. Bayanun Nas siri ke-257, pengabaian adab dalam umrah suatu kejahilan. Hadirin hadirat sekalian, seterusnya pejabat mufti juga menjelaskan kepada satu persoalan berkenaan dengan isu mandi tasik yang dikatakan mujarab untuk mengandung dan hamil. Ni tuan-tuan dan puan-puan yang rujuk Al-Afkar siri 127, bertajuk isu mandi tasik mujarab untuk mengandung. Tular isu di media sosial berkenaan dengan sebuah tasik yang dikunjungi ramai orang kerana dikatakan tasik itu memberi manfaat khususnya untuk mengandung kepada wanita yang berendam dalam tasik tersebut dan ingin mendapatkan zuriat. Jadi persoalannya, adakah cara pergi ke tasik tersebut untuk mendapatkan zuriat dikira sebagai usaha yang dibenarkan ataupun usaha yang tidak dibenarkan? Kita ni umat Islam diminta berusaha. Contoh, kalau kita sakit, kita perlu makan obat. Ada kuman COVID, kita kena cucuk vaksin, kan? Kita nak cari rezeki, kita kena berusaha. Jadi kalau kita mengandung, kita nak mengandung, kita pergi berendam dalam tasik itu, boleh ke tak boleh? Ini pun sebenarnya suatu persoalan yang menarik, yang kadang-kadang kita terkeliru. Boleh ke tak boleh? Pertama sekali, kita mesti letakkan keyakinan bahawasanya yang boleh kita minta tolong ni tempat yang kita mengadu untuk mendapatkan pertolongan, keyakinan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Kalau kita meletakkan keyakinan bukan kepada Allah Ta'ala, maka dikhawatiri pada waktu itu berlakunya syirik. Sekalipun yang kita buat tu makan obat, obat ni semua orang makan. Kalau demam makan Panadol, dia makan Panadol, awak makan Panadol, saya makan Panadol. Makan Panadol tak ada masalah sebagai contoh, tapi bila kita yakin sebenarnya Panadol ni lah yang menyembuhkan kita, pada masa itu dia telah bertentangan dengan akidah kita. Jadi yang pertama, kita mesti pastikan keyakinan kita bukanlah kepada usaha tersebut, tetapi sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaha ini adalah kerana diajar oleh agama. Jadi kalau perimeter tersebut kita letakkan kepada tasik tadi, agak-agak lepas ke tidak, lulus ke tidak, orang pergi berendam dalam tasik, sama kan dengan makan obat. Kalau kita lihat macam-macam, tak sama kan, sebab orang pergi berendam dalam tasik itu, dia memang rasa tasik itulah yang memberi mujarab. Pada masa itu perimeter pertama ataupun checklist pertama telah gagal dan tidak mencapai matlamat. Allah Ta'ala berfirman, qul ud'ul ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-dhurri 'ankum wala tahwila. Surah Al-Isra ayat 56. Katakanlah Muhammad kepada kaum musyrikin, serukanlah orang-orang yang kamu dakwa boleh memberi pertolongan selain dari Allah, maka sudah tentu mereka tidak berusaha menghapuskan bahaya
daripada kamu dan tidak dapat memindahkannya. Surah Al-Isra ayat 56. Jadi maknanya sebarang khurafat, kepercayaan yang karut marut, dongeng, tahyul, tiada bukti saintifik, tidak boleh dibuat kajian mengenepikan kecerdikan kewarisan akal. Ini semua Islam tolak. Islam tolak. Mudah sahaja. Kalau kita nak katakan usaha ini boleh ke tak boleh, berendam dalam tasik itu boleh ke tak boleh, Islam kata kamu kena datangkan bukti, kena bawa kajian, bukti saintifik. Bukti saintifik, kajian yang boleh kita fikirkan. Kalaulah di sana ada kajian boleh dibuktikan secara saintifik, secara ilmiah, maka dibolehkan. Tapi kalau tidak berdasarkan, tidak ada kajian saintifik, tidak ada berasaskan pengetahuan, hanya sekadar dakwaan, maka ini dia panggil dakwaan yang karut, yang boleh membawa kepada khurafat, kepercayaan yang dongeng, yang tahyul, yang ditolak oleh agama Islam. Itu je. Kalau ada kita boleh buktikan, kita terima. Tapi kalau kita tidak boleh buktikan, maka kita tolak ke tepi. Allah Ta'ala beri kita akal, beri kita iman. Akal ni untuk kita menganalisa, untuk kita buat semakan, untuk kita buat pertimbangan. Akal kita ada. Kalau akal kita kata okey, okey. Kalau akal kita kata tak okey, maka benda tu tidak okey. Nah, ini suatu garis panduan dalam kita melihat sesuatu tindakan usaha itu dibenarkan oleh agama ataupun tidak. Jadi kalau isu mandi tasik mujarab untuk mengandung ni, pertama sekali saya rasa bertentangan dengan akidah. Kita dah tak rasa bila kita berendam tu kita harapkan Allah Ta'ala dah. Pada masa itu kita percaya kepada kuasa yang mungkin ada pada tasik itu. Yang kedua, berendam dalam tasik itu mungkin tak dapat dibuktikan dengan saintifik, hanya sekadar dakwaan. Maka kalau ini caranya, maka Islam menolak. Islam beri kita akal untuk cerdas, kecerdasan akal untuk kita berfikir. Tapi kalau benda itu bertentangan dengan pemikiran logika, kecerdasan akal, maka perkara itu ditolak oleh agama Islam. Dia contoh tuan macam hisap rokok lah. Macam hisap rokok kan. Hisap rokok ni kalau cari dalam Quran, hadis mungkin tak ada. Tapi mengapa agama Islam kita, fiqh kita melarang? Bahkan hampir kebanyakan ulama, termasuk badan-badan ulama, semua mengatakan rokok haram kerana terdapat bukti-bukti saintifik yang menunjukkan kepada rokok itu memudaratkan manusia. Maka asas perkara yang memudaratkan manusia, Islam mesti tarik ke tepi. Islam tak boleh kata yes, tapi Islam mesti katakan no kepada perkara-perkara tersebut. Ini asas dia. Dan mungkin kita nak, tadi kita masuk kepada isu semasa, kita masuk kepada akidah, dan saya juga nak cuba ambil kesempatan di sini tentang hukum fiqh sedikit. Okey, berkaitan dengan hukum fiqh, masalah perempuan membaca Quran ketika haid. Ada beberapa persoalan netizen yang pejabat mufti wilayah persekutuan telah mengeluarkan jawapan berhubung dengan masalah perempuan-perempuan yang datang haid ketika perempuan-perempuan yang datang haid tapi nak baca Al-Quran. Pertama sekali, Irsyad Al-Fatwa siri ke-18, hukum membaca dan mengulang hafazan Al-Quran dalam keadaan haid. Okey, secara asasnya bagi perempuan yang kotor haram hukumnya. Ini jumhur fuqaha. Mereka melarang wanita membaca Al-Quran ketika dalam haid dan sedang berjunub, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, la taqra al-haidu wal junubu syai'an minal Quran. Tidak dibolehkan wanita
dalam keadaan haid dan yang berjunub membaca walau sedikit pun daripada Al-Quran. Jumhur fuqaha mengatakan tidak boleh. Cuma di sana Sahibus Samahah Datuk Mufti membuat sedikit huraian, kata dia, namun di sana membaca Al-Quran dan menghafaznya ketika haid mungkin dibolehkan jikalau terdapat keperluan. Kalau perlu sangat. Contohnya kalau macam seorang tu hafizah Al-Quran, menghafal Al-Quran yang dia memang jaga betul-betul, ataupun dia guru hafiz Al-Quran yang dia terpaksa mendengar bacaan murid-muridnya. Di sana jikalau ada keperluan yang benar, maka bolehlah dibenarkan untuk kita membaca Al-Quran. Namun saya mencadangkan, kata Sahibus Samahah, agar mereka beralih kepada mendengar Al-Quran melalui CD ataupun YouTube. Jadi kalau nak baca sangat pun, kata pejabat mufti, tak perlu baca di mulut, tapi ulang di hati dengan mendengar kepada rakaman CD pada masa itu ataupun rakaman YouTube. Itu penjelasan. Yang kedua, bagaimana kalau kita pegang Al-Quran ataupun membaca tafsir Al-Quran ketika haid? Pegang tafsir, pegang kitab tafsir ataupun kita baca tafsir. Irsyad Al-Fatwa siri ke-194, hukum memegang tafsir Al-Quran dalam keadaan berhadas. Dia bukan pegang mushaf tu, dia pegang tafsir. Walaupun tafsir itu ada ayat Quran, tapi tafsir. Okey. Ringkasan jawapan dia, dibolehkan bagi mereka yang berhadas untuk menyentuh dan membawa tafsir Al-Quran, begitu juga untuk mengkajinya. Boleh, kalau tafsir boleh. Namun mestilah tafsir itu melebihi kandungan Al-Quran, dan pendapat ini juga sesuai dengan pendapat yang sahih di sisi mazhab Syafi'i. Jadi walaupun buku tafsir itu ada Al-Quran, kita kena pastikan ayat tafsir tu melebihi daripada ayat Al-Quran, maka dibolehkan. Tapi kalau tafsir tu sedikit pendek, ayat Quran tu banyak, itu tidak dibolehkan lah. Mana dibolehkan bila kandungan tafsir melebihi kandungan Al-Quran. Baik, seterusnya, bagaimana kalau kita pegang Al-Quran dalam telefon dalam keadaan berhadas? Ini bukan setakat laki-laki, bukan setakat perempuan maupun laki-laki. Okay? Kita kan ada apps mushaf, apps telefon. Telefon tu, apps tu dalam telefon kita. Kita pegang telefon, tapi kita tidak ada wudu. Adakah boleh ke tak boleh? Adakah dianggap telefon ni macam Al-Quran, macam mushaf Al-Quran, ataupun macam kitab tafsir? Okey. Jadi caranya, kita rasa walaupun apps itu dalam Al-Quran, apps Al-Quran dalam telefon kita, telefon ni Quran ke tidak? Ulama kata ini bukan Quran, ini bukan Al-Quran. Apps tu benda yang bukan zahir, bukan tersurat macam Al-Quran, maka dibolehkan walaupun kita tidak berhadas untuk kita memegang Al-Quran, untuk kita baca WhatsApp sekalipun dalam tu ada Al-Quran. Dan termasuk juga kalau kita masuk dalam bilik air. Kita masuk dalam bilik air, telefon kita ni ada Al-Quran. Boleh ke tak boleh? Kalau kita nak tinggal telefon mahal-mahal kita ni, kita letak kat luar tandas, kita masuk dalam bilik air. Jawapan dia, kalau bilik air tu awam, keluar bilik air dengan telefon tu selamat. Jadi ulama kata tak apa, tidak mengapa. Dia tidak, Al-Quran tu macam Quran yang kita pegang sebuah itu. Dia bukan benda yang tersirat, benda yang tersurat, tapi benda yang tersirat yang dimaafkan jikalau kita letakkan dalam telefon bimbit. Begitu juga kalau kita baca Quran. Kalau kita baca Quran tadi, kita pegang, kita baca Quran walaupun kita tidak berwuduk, dibolehkan. Walaupun kita tidak ada wuduk, sama ada lelaki-lelaki ataupun perempuan. Sekarang kan ada apps kan.
Nak pegang Al-Quran tak boleh sebab kita tak ada Al-Quran, kita tidak ada wuduk. Tapi kalau kita baca, boleh ke tak boleh? Dan telefon, ulama kata boleh. Harus untuk kita membaca Al-Quran melalui telefon bimbit tanpa berwuduk, dibolehkan. Okey. Cuma tadi perlu ingatlah, jangan pula kita ada apps, mentang-mentang ada apps dalam Quran, kita tak ada wuduk, kita baca dalam bilik air pula, itu haram lah. Kan? Tak boleh dalam bilik air tu, sementara tunggu tu aku buka Quran, itu memang diharamkan. Kena jaganya. Okey. Boleh bawa masuk dalam bilik air asalkan apps tersebut itu ditutup. Juga berlapik, berdasarkan kalau berlapik bagi perempuan kalau haid juga, pendapat rajih dalam mazhab Syafi'i tak dibenarkan, walaupun dengan kain perca, walaupun dengan sejadah, walaupun dengan kain telekung. Okey, kita pegang Quran, perempuan berwuduk, memegang Al-Quran tapi berlapik juga diharamkan mengikut dalam mazhab Asy-Syafi'i rajih. Jadi saya rasa setakat itulah sekadar perbincangan ilmu kita pada malam ini, beberapa penjelasan yang dibawa oleh pejabat mufti dan persekutuan berkenaan dengan isu semasa dan hukum haram. Semoga mendapat manfaat kita bersama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.